Okey, sekarang kita tengok pula bab 2, tajuk kedudukan. Okey, tengok soalan pertama. Raja di bawah menunjukkan kepada kita jenis kedudukan. Okey, seperti yang pernah kita belajar, kedudukan ada dua. Pertama, kita panggil kedudukan mutlak dan yang kedua ialah kedudukan relatif, iaitu B. Okey, nombor 2. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan relatif? Dia tanya kedudukan relatif. Apa dia? Okey, kedudukan yang dilukis menegak di atas glob. Salah. Kedudukan sesuatu objek berdasarkan titik rujukan. Ya. C. Kedudukan yang diukur menggunakan kos dan masa. Boleh diterima tapi kurang tepat. Kedudukan yang dinyatakan dalam unit meter dan kilometer. Salah. Okey, jadi nombor 2 ialah B. Nombor 3. Arah berikut yang manakah menunjukkan ciri kedudukan relatif? Pertama, menggunakan kedudukan lajur dan baris. Salah. Menentukan arah dengan tepat. Tidak. Dia sebab dia ni kedudukan yang kita tentukan secara bandingan. Jadi dia kurang tepat lah. Ketiga, mengambil kira kedudukan di hadapan, belakang, kiri dan kanan. Ya. Kedudukan ditentukan dengan merujuk kepada titik rujukan. Ya. Jadi jawapan dia ialah 3 dan 4. Okey, kita tengok pula nombor 4. Awak biasakan diri awak bila buat latihan objektif macam ni, jawab soalan objektif. Yang mana awak rasa betul, awak right. Yang mana salah, awak pangkahkan. Okey, nombor 4. Apakah jenis kedudukan yang dikaitkan dengan pernyataan di bawah? Muzium terletak di hadapan pejabat pos. Okey, maksud dia ada titik rujukan dia pejabat pos ni. Muzium terletak di pejabat pos. Maksud dia kita nak tahu di mana muzium. Orang tanya mana muzium? Oh, muzium di depan pejabat pos. Pejabat pos ni jadi titik rujukan. Jadi bila ada titik rujukan, dia dipanggil sebagai kedudukan relatif. 5. Berdasarkan pernyataan di bawah, yang manakah yang digunakan sebagai titik rujukan? Okey, kita tengok yang mana yang jadi titik rujukan dalam soalan ni, dalam pernyataan ni. Pasar Raya Metro terletak di hadapan balai polis. Metro ada kat mana? Oh, depan balai polis. Jadi balai polis jadi titik rujukan. Kedai elektrik Meng terletak di kanan balai polis. Okey, ada lagi balai polis. Jadi di sini titik rujukan kita ialah balai polis. Okey, faham? Okey, nombor 6. Namakan garisan yang membahagikan hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, kita kena ingat balik bumi kita, bulat ni, dia ada garisan tengah. Yang ni kita panggil sebelah atas ni hemisfera utara, bawah ni hemisfera selatan. Dia ada satu garisan ataupun latitude yang membahagikan bumi kepada dua bahagian, bahagian 1, bahagian 2. Jadi garisan ni kita panggil sebagai garisan khatulistiwa. Okey, nombor 7. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan latitude. Okey, apa dia latitude? Okey, latitude ialah garisan yang dilukis ni menegak melintang. Ni contoh dia khatulistiwa. Garisan ni melintang ni kita panggil latitude. Manakala garisan yang dilukis menegak daripada utara ke selatan ni kita panggil sebagai longitude. Jadi latitude yang kita lukis melintang, longitude kita lukis menegak. Jadi kita tengok, dia kata pilih pernyataan yang berkaitan dengan latitude. Dia nak latitude. Longitude dilukis secara menegak di atas glob. Ni dia kata long kan. Dia kata berkaitan long kan. Jadi salah lah. Latitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal. Salah. 0 darjah ni untuk khatulistiwa. 0 darjah. Garisan yang dilukis secara mendatar pada garisan glob dan ya, C, mendatar. Maksud dia melintang lah. Di garisan tarikh antarabangsa. Okey, salah. Okey, tengok nombor 8.
Antara berikut yang manakah ciri utama garisan longitude? Longitude, garisan menegak longitude. Utara, selatan terpanggil longitude. Terlukis balik bagi ingat. Okey, jadi nilai longitude ialah 0 darjah hingga 360 darjah. Longitude dilukis untuk mengira kedudukan. Longitude dilukis secara menegak di atas globe. Ya, nombor 3. Longitude 180 darjah timur dan 180 darjah adalah pada kedudukan yang sama. Ni 0 darjah dengan 180 ni. Pak. Jadi jawapan dia 3 dan 4. Okey, nombor 9. Berdasarkan rajah di atas, apakah kedudukan bandar P? Okey, untuk tentukan kedudukan, ingat dah lagi. Untuk tentukan kedudukan, kita mesti ingat, kita mesti baca latitude dulu. Baru low. Kan ingat cikgu ajak la low. Ingat A mesti mula dulu, baru jumpa A dulu bila kita baca ABC kan. Okey, A dulu, barulah O. Jadi bila kita nak tentukan kedudukan, kita kena cari latitude dulu, iaitu garisan melintang atau mendatar, baru kita tengok pula kedudukan longitude dia. Jadi tengok sini kedudukan bandar P. Mana P? Okey, sini P, bandar P. Okey, jadi kita nak tahu P berapa, kita tengok latitude dia. La dia ialah 75 darjah. Jadi darjah selatan. Jadi tengok yang mana 75. Okey, yang ni 75. Longitude dia, tengok garisan longitude dia. Ni longitude 15 darjah. Nampak? 75, 15 darjah barat. Okey, jadi jawapan dia ialah D. Faham sampai situ? Okey, tengok nombor 10. Apakah kedudukan bandar Q? Mana bandar Q? Ini Q. Sama macam tadi, kita tengok latitude 80 darjah. 80 darjah selatan. Okey, dua ni ada jawapan 80 darjah selatan. Kita write dulu. Ni tak boleh dah. Pangkah. Macam cikgu kata tadi ya. Yang mana salah kita pangkah siap-siap. Dia tanya kedudukan bandar Q. Okey lah. Long pula. Tengok long. Long dia berapa? 70 darjah. Yang mana 70 darjah? Yang ni. Yang ni 80 salah. Jawapan dia C. Okey. Itu siap 10 soalan ulang kaji kita untuk tajuk kedudukan. Okey, awak boleh buat latihan ni dalam latihan modul yang cikgu bagi. Sekian, terima kasih.